Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membincang tentang konsep jeri yaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana jeri membantu dalam membina masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Mari kita memahami bersama bagaimana konsep ini memberi impak dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat seharian. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) diperkenalkan pada tahun 1988 dan disemak semula pada 1996 untuk memastikan pendidikan di Malaysia tidak hanya berfokus pada akademik tetapi juga perkembangan peribadi secara menyeluruh. FPK bertujuan membina masyarakat yang harmoni dan berdaya saing dengan melahirkan generasi yang berfikiran kritis, kreatif serta kuat dari segi rohani dan emosi. Namun, terdapat jurang dalam ketersediaan sumber di kawasan bandar dan luar bandar untuk menghalang pelaksanaan FPK secara efektif. FPK menekankan konsep jeri yaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelektual untuk membentuk individu yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selain itu, FPK menggalakkan keseimbangan dalam kehidupan pelajar untuk mencapai kecemerlangan bukan hanya dalam akademik tetapi juga dalam kehidupan sosial. Meskipun ada cabaran, FPK tetap menjadi asas penting dalam membina negara yang sejahtera dan progresif. Sekarang, saya akan membentangkan konsep pertama, iaitu jasmani. Jasmani atau kesihatan fizikal adalah asas kepada kesejahteraan individu dan memainkan peranan penting dalam membentuk gaya hidup sihat sejak kecil. Pendidikan jasmani bukan sekadar tentang sukan, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang pemakanan seimbang, rehat yang mencukupi dan pengurusan tekanan. Aktiviti fizikal seperti sukan dan kokurikulan dapat membantu membina kebugaran fizikal, meningkatkan keyakinan diri serta mengasah kemahiran sosial. Selain itu, dia juga dapat mengurangkan risiko penyakit kronik seperti obesiti dan diabetes, sambil memberikan banyak manfaat kepada kesihatan mental, meningkatkan kecerdasan dan prestasi akademik. Individu yang sihat lebih produktif dalam kehidupan seharian, menyumbang kepada masyarakat yang berdaya asing, serta membina komuniti yang lebih sihat dan sejahtera. Oleh itu, pendidikan jasmani perlu diperkasakan untuk manfaat generasi yang akan datang. Seterusnya, dalam konsep JERI, jeri, E dimaksudkan dengan emosi. Emosi merujuk kepada perasaan yang muncul dalam diri seseorang untuk bertindak balas terhadap sesuatu perkara atau situasi. Tetapi, mengikut konteks FPK, aspek emosi mengaitkan kecerdasan emosi dan kebolehannya untuk membantu pelajar mengurus tekanan dan mengatasi cabaran hidup. Antara kepentingan kecerdasan emosi adalah membolehkan pelajar mengenal pasti dan mengawal emosi mereka untuk membentuk seorang individu yang matang dari segi psikologi. Selain itu, pelajar yang pandai mengelola emosinya mampu menghadapi apa-apa saja situasi yang mencabar dan membuat keputusan yang rasional berdasarkan fakta dan bukan emosi. Seterusnya, memandangkan FPK sangat menekankan perkembangan emosi dalam kalangan pelajar, terdapat beberapa pelaksanaannya dalam pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Ini termasuklah program kaunseling bagi murid yang ingin menyuarakan kerisauannya berkaitan akademik atau masalah pribadi yang lain kepada guru kaunseling. Ada juga persatuan PRS, bengkel pembangunan emosi yang mengajar menangani konflik dengan matang, serta aktiviti kokurikulum yang membantu mengurus emosi pelajar melalui pengalaman praktikal. Dan paling penting, pesannya kepada masyarakat bukan saja dapat mewujudkan hubungan interpersonal yang harmoni, tetapi juga dapat mengelakkan pergaduhan dalam sebuah komuniti. Sekarang, marilah kita mengalir ke konsep ketiga, iaitu rohani. Dalam bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai pentingnya nilai kerohanian dalam kehidupan masyarakat dengan penekanaan pada falsafah pendidikan kebangsaan. Secara umumnya, kerohanian dikaitkan dengan aspek jiwa atau spiritual yang merangkumi moral, nilai murni dan pegangan agama. Konsep ini bukan sahaja merupakan asas dalam kehidupan individu, malah berperanan sebagai tongkat utama dalam kesejahteraan dan keharmonian masyarakat. FPK menekankan kepatuhan kepada Tuhan sebagai asas pembangunan insan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penghayatan nilai kerohanian, kita dapat membentuk akhlak mulia dan tingkah laku yang beretika, seperti kejujuran, kesabaran dan empati. Selain itu, individu yang berfikiran rasional, matang dan berdaya menghadapi cabaran, turut dilahirkan dengan menghayati nilai ini. Bukan itu sahaja, kita dapat menghindarkan diri daripada perkara yang ditegak agama dan
memperkukuh hubungan sosial. Pendidikan bukan sahaja untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membina akhlak dan jiwa. Dengan ini, subjek pendidikan agama dan pendidikan moral menjadi elemen utama untuk membentuk kepribadian unggul. Program co-curriculum seperti doa, zakirah dan motivasi rohani juga memperkukuhkan penghayatan nilai spiritual. Antara kesan penghayatan nilai kerohanian kepada masyarakat termasuklah membentuk masyarakat yang beretika dan harmoni, menggalakkan keprihatinan, perpaduan serta mewujudkan kepimpinan yang berintegriti. Dengan ini, jelaslah bahawa kerohanian adalah elemen kritikal yang mendukung pembentukan individu berakhlak mulia dan masyarakat yang sejahtera. Pelaksanaan konsep jeri dalam sistem pendidikan menjamin keseimbangan pembangunan pelajar. Sekarang, saya akan membentangkan konsep yang terakhir adalah intelek. Intelek secara sepenuhnya adalah kemampuan seseorang untuk tahu benar akan sesuatu dan menggunakan akal serta ilmu untuk menyelesaikan masalah. Ilmu bermaksud pengetahuan dalam perkara dunia. Salah satu kepentingan intelek adalah memupuk pemikiran kritis. Subjek yang saintifik dan subjek yang tidak bersaintifik mempunyai satu perkara yang sama, adalah implementasi soalan kemahiran berfikir aras tinggi terlibat dalam periksaannya. Soalan kebat membanteras pelajar yang hanya menghafal pelajaran mereka dan membolehkan mereka untuk menguasai kemahiran menilai, aplikasi, menganalisis, dan mencipta. Tambahan pula, implementasi kelas luar bilik belajar dan project-based learning membantu mengajar pelajar kemahiran praktikal sambil membiarkan mereka mengumpul pengalaman. Dengan itu, masyarakat dapat mempunyai tahap berfikir yang tinggi dan menjadi orang yang menyumbang kepada masyarakat. Selain itu, intelek dapat memupuk kemahiran kreatif. Hubungan kreativiti dan intelek mempunyai banyak penyelidikan. Tetapi untuk pembentangan ini, hubungan yang digunakan adalah kreativiti adalah bentuk kecerdasan yang lebih tinggi kepada intelek. Maksudnya, intelek adalah asas pada kreativiti. Implementasi subjek seperti drama dan teater membolehkan pelajar mengekspresikan individualisme mereka kerana mereka mempunyai ilmu atau intelek dan berbeza. Individualisme dalam manusia membentuk masyarakat yang progresif dan inovatif. Sebagai tambahan, periksaan yang memerlukan pemikiran divergen memaksa pelajar untuk menggunakan kreativiti untuk mencipta idea daripada intelek mereka. Dengan itu, intelek dapat mewujudkan masyarakat yang mencipta idea yang berasli dan menjadikan ciptaan baharu pada masa hadapan. Di samping itu, intelek dapat menyediakan pelajar untuk memasuki masyarakat. Implementasi pembentangan yang wajib dalam sekolah memaksa pelajar untuk belajar cara berkomunikasi dan menyatakan idea mereka. Tambahan pula, persekitaran sekolah menggalakkan pelajar untuk berbual-bual dengan pelajar lain. Kedua-dua ini melatih tahap komunikasi pelajar dan membentuk masyarakat yang berkomunikasi. Seterusnya, projek perkumpulan mengajar pelajar untuk bekerja sama secara keseluruhan untuk menyelesaikan maklumat, mewujudkan orang bekerja sama dalam masyarakat, dan akhirnya, subjek seperti ekonomi rumah tangga mengajar pelajar kemahiran hidup yang penting mengakibatkan masyarakat yang berdikari. Secara keseluruhannya, intelek merupakan salah satu falsafah pendidikan kebangsaan yang penting dalam memajukan sesuatu negara yang progresif, berdikari, dan bertanggung jawab untuk masa hadapan mereka. Dengan orang yang mempunyai berbagai perspektif, penekangan yang baik pada ilmu akademik mereka, dan upayaan untuk berkomunikasi dengan budi bicara dengan orang lain. Seterusnya adalah kajian case. Yang pertama adalah kajian case terhadap sekolah yang mengamalkan konsep JERI di Malaysia, yaitu kajian terhadap pembelajaran semasa pandemik COVID-19 dalam kalangan pelajar universiti yang mengikuti kelas secara alamaya. Menurut Fazni, pembelajaran secara alamaya ketika pandemik telah memberi kesan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi, dan sosial pelajar. Pembelajaran sebegini memerlukan pelajar berdepan dengan skrin komputer yang boleh merusakkan mata secara fizikal dan kemudiannya secara emosi. Misalnya, pelajar mengalami simptom tekanan atau depresi. Manakala menurut Abdullah, pelajar terkesan secara emosi dan mental apabila rutin harian mereka terganggu. Antara masalah kesehatan mental yang memberi kesan terhadap pelajar adalah seperti tekanan, gangguan tidur, dan kesehatan mental yang lain juga timbul seperti kesunyian, kesedihan, post-traumatic stress disorder, dan konflik interpersonal. Penerangan di atas jelas menunjukkan terdapat keperluan untuk melihat sejauh manakah tahap kecerdasan jasmani, emosi, rohani, dan intelektual pelajar. Selain itu, kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kecerdasan jasmani, emosi, rohani, dan intelektual JERI dalam kalangan pelajar yang mengambil subjek falsafah dan isu semasa. Hal ini bertepatan dengan matlamat FPK untuk melahirkan pelajar yang bukan saja cemerlang dalam akademik, malah seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek.
Menurut Rosli dan rekan-rekannya, dalam usaha mewujudkan individu yang berpegang teguh pada ajaran agama, mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian, dan mempunyai kepelbagaian kemahiran, perkara asas yang perlu diititik beratkan adalah keseimbangan jasmani, emosi, rohani, dan intelektual. Oleh itu, terdapat 4 aspek dalam pembangunan insan yang menjadi pegangan utama para pendidik yang terkandung dalam FPK itu sendiri, yaitu pembangunan jasmani, emosi, rohani, dan juga intelek. Di Malaysia, usaha mengintegrasikan elemen JERI dalam kurikulum juga boleh dilihat kepada konsep sekolah sejahtera, di mana ia bertujuan untuk membangunkan pelajar secara holistik. Banyak sekolah yang menerapkan elemen JERI dan ia merupakan salah satu kunci utama kejayaan sekolah tersebut, sebagai contoh SMK Hang Kasturi. Menurut laporan penulisan Adlan Farhan Azwan, konsep JERI yang terdapat pada falsafah pendidikan kebangsaan FPK merupakan pendekatan utama yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Hang Kasturi Masjid Tanah Melaka dalam melekat kejayaan akademik dan kurikulum. Konsep JERI di Malaysia menekankan pembangunan pelajar secara holistik meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, dan juga intelek. Pendekatan ini bertujuan memastikan kesejahteraan pelajar secara menyeluruh, menghasilkan individu yang seimbang dari segi mental dan fizikal. Finland pula mempraktikkan pendekatan pendidikan dengan waktu yang rehat yang panjang dan kurikulum yang fleksibel, memberi fokus kepada kesejahteraan emosi pelajar. Sistem pembelajaran mereka berpusatkan pelajar, menggalakkan pemikiran kritis dan pembelajaran kendiri, walaupun aspek spiritual kurang ditekankan. Di Malaysia, program sekolah sejahtera memperkenalkan aktiviti seperti peer mentoring dan gotong royong community untuk meningkatkan motivasi, disiplin, dan juga hubungan sosial belajar. Sebagai contoh, di SMK Taman Melati, program sukan dan kerohanian membantu membina fokus, integriti, dan mengurangkan salah laku pelajar. Jepun mengamalkan pendidikan moral melalui aktiviti seperti cleaning time yang menanamkan disiplin dan tanggung jawab sosial dalam kalangan pelajar. Aktiviti ini menyokong prinsip moral dan kesedaran diri selari dengan pendekatan JERI untuk melahirkan individu yang seimbang. Di peringkat antarabangsa, program International Baccalaureate memberi penekanan kepada aktiviti kreatif, kerja komuniti, dan pemikiran kritis. Program ini membantu pelajar memahami hubungan antara pembangunan diri dan tanggung jawab terhadap masyarakat global. Kesimpulannya, pendekatan holistik seperti JERI amat penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan produktif. Walaupun cabaran wujud, pelaksanaan strategi yang tepat dapat memastikan generasi muda menjadi individu yang seimbang dan juga bertanggung jawab. Salam sejahtera, nama saya Gabriel dan saya akan membentangkan langkah untuk memperkuat pelaksanaan konsep JERI dalam sistem pendidikan. Langkah utama adalah dengan meningkatkan latihan guru agar mereka mampu mengintegrasikan elemen-elemen JERI secara efektif dalam pembelajaran. Latihan ini harus dirancang secara komprehensif, berstruktur, dan berterusan untuk memastikan guru dapat menerapkan pendekatan pengajaran holistik yang inklusif, termasuklah memenuhi keperluan murid neurodivergent. Melalui kerjasama dengan institusi latihan, organisasi pendidikan, dan penggunaan teknologi seperti platform digital, guru dapat diberi akses kepada sumber dan alat pengajaran yang inovatif. Latihan yang efektif menjadikan guru bukan saja fasilitator pembelajaran, tetapi juga model peranan yang mampu membimbing pelajar mencapai keseimbangan JERI, sekaligus membentuk generasi yang berdaya saing dan berintegriti. Langkah seterusnya adalah dengan mengimplementasikan kurikulum holistik yang menyokong keseimbangan JERI. Kurikulum ini harus melampaui pengajaran akademik dengan menekankan pendidikan yang menyeluruh. Kurikulum yang mendukung keseimbangan JERI juga perlu mengintegrasikan elemen-elemen ini secara interdisiplinari, contohnya melalui proyek bertema kelestarian alam sekitar yang menggabungkan aktiviti fisikal, kolaborasi kumpulan, penerapan nilai rohani, dan eksplorasi saintifik. Dengan pendekatan holistik ini, murid dapat berkembang menjadi individu yang seimbang, beretika, dan progresif, membentuk asas kepada masyarakat yang harmoni dan lestari. Langkah seterusnya adalah dengan menganjurkan lebih banyak program seperti program Jati Diri yang memfokuskan pembentukan kepribadian belajar secara menyeluruh. Melalui program ini yang menekankan nilai kepemimpinan, disiplin, dan toleransi, membantu murid mengenali potensi diri, memahami tanggung jawab sosial, dan mengasah kemahiran penting seperti pemikiran kritis, kerja berpasukan, dan pengurusan konflik. Dengan penyertaan pelajar daripada berbagai latar belakang, program ini terus memupuk nilai empati dan menghargai diversiti budaya. Oleh itu, pendekatan ini menjadikan pendidikan bukan sahaja sebagai alat penyampaian ilmu, tetapi juga medium bagi pembentukan individu yang seimbang dan bersedia memberi kontribusi kepada pembangunan negara secara berterusan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, elemen jasmani, emosi, rohani, intelek, JERI dapat mendidik generasi muda untuk menjadi insan yang bermoral dan berdedikasi. Selain itu, elemen JERI juga dapat memastikan keseimbangan individu terjamin. Sekiranya elemen JERI ini tidak diterapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK, kes-kes pembunuhan seperti pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain yang menjadi mangsa buli
dan kes-kes pembunuhan yang lain pasti akan berulang. Oleh itu, sebagai penutus Institut Pendidikan di Malaysia, berharap agar elemen jasmani, emosi, dan rohani dan intelek dapat dikukuhkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan agar dapat mewujudkan atau melahirkan generasi insan yang bermanfaat pada masyarakat dan negara.